What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua chapter review yang ke-1072. Setelah 2 minggu kita ternanti-nanti, akhirnya chapter ini telah pun keluar. Banyak gila maklumat menarik yang telah dikongsikan oleh Oda Sensei kepada kita semua dalam chapter pada kali ini. Antaranya termasuklah informasi tentang apakah sebenarnya eksperimen yang telah dilakukan oleh Dr. Vegapunk ke atas Bartolomeo Kuma, sambungan pertarungan bagi Zoro versus Kaku, dan yang paling menarik bagi aku adalah pendedahan besar tentang watak Stussy. Tapi sebelum tu, macam biasa, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1071 yang berjudul The Hero Deploys yang lepas, kita telah ditunjukkan dengan Kuma yang telah pun tiba di Red Line, manakala CP0 dan juga pasukan Vegapunk pula sedang sibuk menyusun strategi untuk berhadapan antara satu sama lain. Pada saat Bonnie sedang marah dan cuba untuk mendapatkan Vegapunk, sistem perhatian Labo Face telah pun terpadam secara misteri. CP0 telah pun menggunakan peluang yang ada tersebut untuk memasuki Labo Face. Kaku yang melihat kapal Thousand Sunny yang berada di sana cuba untuk melancarkan serangan ke arah kapal tersebut, namun tiba-tiba dengan tangkasnya Zoro telah pun menepis serangan tersebut. Kemudian setelah sistem pertahanan kembali semula, Bonnie telah pun meminta kepada Vegapunk untuk mengembalikan ayahnya seperti sedia kala. Kid Pirates pula telah pun tiba ke Pulau Elbaf, manakala Garp telah pun tiba di pangkalan G14 untuk mengetuai misi bagi menyelamatkan Kobe the Hero. So, nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kim Iskoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikutu Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nestapa karena ibunya patuh. Tajuk bagi chapter yang ke-1072 pada kali ini berjudul The Weight of Memory. Dalam cover page pada kali ini, kita ditunjukkan dengan sambungan bagi kisah Germa 66 Cold-Blooded Voyage Volume yang bertajuk Mass Produced Killing Machine, yang menunjukkan Queen yang sedang memegang senjata dalam bentuk cecair yang mungkin merupakan virus, manakala Caesar pula sedang memegang sebuah Devil Fruit yang berwarna hitam, dan Josh pula sedang memegang lembing ciptaannya sendiri. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan zoom out panel bagi Egghead Island sambil ada tulisan yang tertulis bahawa walaupun dunia tidak mengakui kewujudan wanita tersebut, dia telah pun dilahirkan ke dunia ini. Wanita tersebut adalah seorang manusia yang tidak diragukan lagi. Sebuah kejayaan. Aku yakin bahawa ini adalah satu langkah yang besar menuju ke arah keamanan dunia. Ternyata pada panel yang seterusnya, barulah kita tahu bahawa kata-kata tersebut telah pun diungkapkan oleh ketua kepada Matt's Peace Facility, Dr. Vegapunk. Kita juga dapat melihat Bonnie yang telah pun menukarkan dirinya kembali ke usia kanak-kanak sedang menangis teresak-esak di atas lantai, mengatakan bahawa dia berada dalam keadaan kesakitan dan mungkin tulangnya telah pun patah. Vegapunk yang mendengarkan perkara tersebut segera melihat ke arah Bonnie daripada sebalik tempat persembunyiannya. Lalu Vegapunk bergegas menuju ke arah Bonnie untuk merawat Bonnie. Namun sebenarnya Bonnie hanyalah sekadar berpura-pura sakit untuk memancing Vegapunk keluar ke arahnya. Seterusnya kita dapat melihat Bonnie tiba-tiba menukarkan semula usianya kepada usia sebenar, menyebabkan Vegapunk sangatlah terkejut. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Bonnie yang berada dalam keadaan yang sadar sambil mengucapkan kalimat distorted future cuba untuk menyerang Vegapunk. Bonnie yang sangatlah marah telah pun menghayunkan batang pipe yang dipegang olehnya sekuat hati ke arah Vegapunk sambil mengucapkan hurra. Namun mujurlah Vegapunk sempat mengelak untuk menyelamatkan dirinya. Vegapunk kemudiannya telah melarikan diri sambil mengatakan selamat tinggal Bonnie, kalau kau bunuh aku pun. Sebelum sempat Vegapunk menghabiskan kata-katanya itu, Bonnie telah pun menikam belakang Vegapunk dengan batang pipe-nya itu sambil menggunakan teknik Toshi Step, menyebabkan banyak benda yang bersinar-sinar seperti bintang, hati dan bulan yang telah keluar daripada badan Vegapunk. Ternyata pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Vegapunk yang telah pun menjadi kecil seperti seorang bayi. Bonnie kemudiannya telah menekan Vegapunk ke tanah dengan batang pipe yang dipegangnya itu sambil Vegapunk bertanya adakah objek-objek yang bersinar ini adalah umur aku. Pada panel yang seterusnya Vegapunk bayi itu cuba untuk mengutip semula objek-objek bersinar tersebut sambil mengatakan bahawa dia telah pun menjadi seorang budak
yang tidak mampu melakukan apa-apa. Pulangkan semula usia dia yang bersinar ini. Bonnie kemudiannya telah pun mencekak baju Vegapunk sambil memberitahu kepada Vegapunk supaya jangan terlalu risau sangat kerana kuasa Bonnie ini tidak kekal kepada makhluk yang bernyawa. Pada panel yang seterusnya, kita dapat melihat wajah Bonnie yang sangatlah marah sedang mengatakan kepada Vegapunk, "Kau kata kau ada sebab untuk membunuh ayah aku." Vegapunk kemudiannya mengatakan kepada Bonnie kalaulah dia menceritakan alasan tersebut kepada Bonnie, maka Bonnie akan. Panel kemudiannya telah beralih ke arah Red Line yang menunjukkan orang ramai sedang mengatakan bahawa Kuma sedang cuba untuk memanjat naik Red Line tersebut dan mustahil untuk Kuma sampai ke atas. Kemudian sambil menunjukkan panel Kuma yang sedang memanjat Red Line, Vegapunk menyambung kata-katanya kepada Bonnie bahawa sekiranya dia memberitahu Bonnie perkara sebenar, akhirnya ia hanya akan menyakitkan diri Bonnie kerana Bonnie yang mendengarkan perkara tersebut menjadi tertanya-tanya. Namun sambil panel terlihat ke arah Kuma yang sedang memanjat tembok Red Line itu, Vegapunk memberitahu kepada Bonnie bahawa dia telah berjanji dengan Vegapunk untuk tidak menceritakan perkara sebenar kepada Bonnie. Bonnie yang mendengarkan perkara tersebut menjadi sangatlah bengang. Bonnie kemudiannya telah pun mendengking Vegapunk dengan mengatakan bahawa kau ada sebab untuk buat semua ini, tapi kau tak nak bagi tahu aku. Berhenti bermain-main dengan aku. Kau ingat aku ni bodoh ke? Vegapunk kemudiannya mengatakan bahawa dia bukannya main-main dan meminta maaf kepada Bonnie. Vegapunk kemudiannya mendedahkan kepada Bonnie bahawa Kuma sendirilah yang telah membuat keputusan untuk menyerahkan sifat kemanusiaannya itu. Bonnie yang mendengarkan kata-kata Vegapunk itu menjadi semakin marah dan mengarahkan Vegapunk untuk berhenti menipu kerana menurut Bonnie ianya merupakan satu perkara yang mustahil bagi ayahnya untuk meninggalkan dirinya dan membunuh diri. Bonnie kemudiannya menuduh bahawa Vegapunk lah yang telah membunuh ayahnya itu. Pada panel yang seterusnya, Vegapunk yang masih lagi berada dalam wujud bayi itu telah pun berkata kepada Bonnie ianya juga merupakan satu kenyataan yang menyakitkan untuk Vegapunk terima. Bahkan berfikir tentang perkara tersebut juga menyebabkan Vegapunk merasakan sangatlah pedih. Panel kemudiannya telah beralih ke arah Red Line yang menunjukkan Marine yang sedang menembak Kuma sambil Vegapunk menceritakan kepada Bonnie bahawa Kuma merupakan seorang yang sangatlah dihormati dan merupakan seorang sahabat yang disanjungi. Disebabkan oleh rasa hormat Vegapunk kepada Kuma itulah dia tidak mampu untuk menceritakan apa-apa kepada Bonnie. Bonnie kemudiannya telah menghempas baby Vegapunk itu ke tanah sambil memaksa Vegapunk untuk menceritakan sahaja perkara sebenar kerana dia tidak percaya dengan kata-kata Vegapunk itu. Vegapunk yang dihempas ke lantai itu mengatakan bahawa ini adalah satu penyiksaan. Kemudian pada panel yang seterusnya, tiba-tiba Bonnie telah mendengar satu bunyi siren menyebabkan dia telah pun berpaling untuk mencari bunyi tersebut. Panel kemudiannya menunjukkan wajah baby Vegapunk yang sangatlah terkejut mengarahkan kepada Bonnie untuk tunggu dahulu. Vegapunk sambil merangkak menuju ke arah Bonnie mengatakan bahawa apa yang dilihat oleh Bonnie itu langsung tiada kaitannya dengan Kuma. Namun ternyata pada panel yang seterusnya, kita dapat tengok Bonnie yang sedang berjalan menuju ke arah sebuah pintu yang mempunyai simbol tapak tangan beruang Kuma pada pintu tersebut sambil Bonnie mengatakan bahawa tidak mungkin ianya tiada kaitan dengan Kuma. Bonnie kemudiannya telah memegang sistem kunci yang terdapat pada pintu tersebut dan dengan menggunakan teknik oil shock, kunci tersebut telah pun mereput lalu pintu bilik tersebut pun terbuka. Vegapunk telah memanggil nama Bonnie untuk menghentikannya. Namun malangnya, pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Bonnie yang telah pun masuk ke dalam bilik tersebut dan Bonnie telah pun melihat sebuah tenaga dalam bentuk tapak tangan beruang yang sangatlah besar menyebabkan Bonnie terkesima melihat perkara tersebut. Vegapunk yang melihat Bonnie yang sedang berada di hadapan tenaga tersebut telah pun teringat kembali kenangannya bersama dengan Kuma suatu masa dahulu. Kemudian pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan flashback Vegapunk yang sedang bersama dengan Kuma dalam sebuah bilik eksperimen. Emosi? Tanya Kuma kepada Vegapunk. Vegapunk yang sedang memerhatikan menulis di whiteboard menerangkan kepada Kuma bahawa ada seorang saintis daripada West Blue telah memberitahu kepada Vegapunk yang mana apabila seseorang itu meninggal dunia, 21 grams daripada jisim mereka akan hilang dan berat itu adalah jiwa mereka. Perkara ini membuktikan bahawa jiwa itu wujud. Menarik betul. Kemudian pada panel yang seterusnya, sambil Vegapunk menuliskan formula pada papan putih tersebut, dia telah mengatakan kepada Kuma bahawa kemampuan Kuma menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat dilihat menjadi nyata. Kau telah menukarkan saraf periferal kepada gelombang radio dan kemudian memindahkan mereka, dan kau juga mampu untuk memberikannya kepada orang lain. Kemudian Vegapunk bertanyakan kepada Kuma, macam mana pula dengan gambaran mental seperti fikiran ataupun memoris? Perkara tersebut juga merupakan isyarat yang dihantar daripada saraf. Berapakah jisim mereka? Besar manakah ia? Kuma kemudian telah bertanyakan kepada Vegapunk adakah dia ingin meminta Kuma untuk menghantarkan sebuah memori. Adakah kau ingin memalukan aku, Vegapunk? Tanya Kuma. Vegapunk kemudiannya merayu kepada Kuma untuk melakukan perkara tersebut kerana ianya dapat
membantu Vegapunk untuk membawa sains ke satu tahap yang lebih tinggi, dan Vegapunk berjanji bahawa tidak akan ada sesiapa pun yang bakal melihat memori Kuma itu. Panel kemudiannya telah kembali semula ke arah baby Vegapunk yang meminta kepada Bonnie agar tidak menyentuh tenaga yang terdapat di hadapannya itu. Vegapunk mengatakan bahawa itu adalah sebuah kesakitan. Kau pun tahu kan macam mana kemampuan Kuma. Kesakitan itu cukup untuk membunuh kau, Bonnie. Bonnie kemudiannya menafikan kata-kata Vegapunk itu, dan panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan Marine yang sedang menembak Kuma yang memanjat red line untuk menghalang Kuma daripada sampai ke Marijoa. Kemudiannya kita ditunjukkan dengan Kuma yang telah pun terlepas daripada tembok tersebut, sambil Bonnie mengatakan bahawa dia sangat mengetahui apakah kemampuan sebenar ayahnya itu. Panel kemudiannya menunjukkan Kuma yang telah pun terjatuh ke tanah, dan pihak Marine terus meluru untuk menghabiskan Kuma. Namun kemudian Kuma telah pun bangun dan menggunakan kuasa buah iblisnya itu untuk berhadapan dengan Marine, dan semua penduduk yang berada di red line diarahkan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Panel kemudiannya menunjukkan Bonnie yang cuba untuk memegang tenaga tersebut sambil bertanya bukankah ini adalah memori milik ayah dia. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel Kuma yang sekali lagi mendongak ke atas. Panel kemudiannya telah beralih ke arah Egghead level face. Nami telah bertanya kepada Shaka adakah Rock Lucci memanjat untuk naik ke level face. Shaka kemudiannya meminta maaf kepada Nami kerana sistem mereka mempunyai beberapa isu. Usopp kemudiannya mengatakan bahawa mujurlah Zoro ada dekat kapal dan Zoro tidak akan kalah. Shaka kemudiannya mengatakan yang ianya adalah perlawanan 2 menentang 3. Ianya bergantung kepada macam mana mereka berlawan. Kemudian tiba-tiba Shaka menyuruh mereka yang berada di dalam control room untuk melihat dengan lebih teliti kerana mereka mungkin dalam keadaan disadvantage. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat wajah Usopp yang sangatlah terkejut. Ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Seraphim yang telah pun naik ke level face. Kini perlawanan adalah 2 menentang 7 dan kesemua Seraphim itu adalah Seraphim Elite, kata Shaka. Usopp mengatakan bahawa tak guna adakah mereka telah pun memanggil Seraphim ketika sistem pertahanan rosak. Shaka kemudiannya menjawab bahawa Seraphim bukan datang dengan arahan daripada CP0. Shaka menambahkan lagi bahawa dalam keadaan yang berbeza, Seraphim telah dilengkapkan dengan sejenis kemampuan untuk membuat keputusan. Mereka sedang menjangkakan beberapa lama benteng tersebut akan bertahan. Panel kemudiannya beralih ke arah Lucci dan Stussy, yang mana Lucci mengatakan bahawa dia tidak mengarahkan Seraphim pun. Stussy pula berkata yang Seraphim sudah tidak boleh untuk keluar semula memandangkan dom tersebut telah pun tertutup. Panel kemudiannya beralih semula ke arah Shaka yang menerangkan bahawa ini juga merupakan satu perkara yang tidak dijangkakan oleh CP0. Vegapunk dan Satellite yang mempunyai tingkatan arahannya lebih tinggi ke atas Seraphim mampu untuk mengawal Seraphim daripada dalam kawasan ini, dan ianya merupakan satu kelebihan bagi kita. Sambil ditunjukkan dengan hierarki tingkatan keutamaan pengawalan Seraphim. Edison kemudiannya mengatakan bahawa perkara itu akan berlaku sekiranya mereka mampu memberi arahan secara direct dan mereka dalam keadaan yang sangatlah terdesak. Aku akan pergi sekarang, kata Edison. Lilis juga telah pun mengikut Edison kerana menurut Lilis lebih baik sekiranya ada 2 orang yang boleh memberi arahan kepada Seraphim. Shaka kemudiannya menyerahkan tugasan tersebut kepada Lilis dan Edison. Lilis kemudiannya mengarahkan Shaka untuk diam kerana dia bukanlah bos kepada Lilis. Sanji kemudiannya mengatakan bahawa Zoro mungkin akan mati dan dia tak sempat nak jumpa dengan Zoro. Nami yang mendengarkan kata-kata Sanji itu terus mengarahkan Sanji untuk pergi kerana kru mereka sekarang dalam bahaya. Sanji pun apa lagi, sebab Nami yang suruh maka bersemangatlah si Sanji itu pergi. Frankie juga turut mengikuti Sanji menuju ke Thousand Sunny. Panel kemudian beralih ke arah Zoro dan Brook. Brook bertanyakan kepada Zoro tentang penampilan yang dilihat pada kaku. Zoro menjawab soalan Brook itu dengan mengatakan bahawa dia rasa yang itu adalah budak zirafah itu, tapi dia nampak lain sedikit. Tak apalah, kalau dah kena sembelih nanti sama juga mati dia, kata Zoro. Panel kemudiannya menunjukkan wajah kaku yang meluru ke arah Zoro sambil bertanyakan kepada Zoro, kau ingat kau boleh ke nak potong aku, Roronoa? Zoro kemudian meletakkan sebilah pedang ke dalam mulutnya sambil mengarahkan Brook untuk menjaga kapal. Roger, kata Brook. Kemudian pada panel yang seterusnya kita dapat melihat kaku yang berada dalam mood awakening yang menyerang Zoro dengan serangan nose gun. Namun Zoro berjaya untuk menahan serangan tersebut dengan ketiga-tiga bilah pedang yang dimilikinya itu. Ternyata pada panel yang seterusnya kaku telah menggunakan serangan kiriman Gyoro yang menyerang Zoro secara bertubi-tubi sambil memutarkan leher panjang zirafahnya itu. Zoro yang sedang menahan serangan tersebut dengan muka yang bengis mengatakan bahawa cukuplah dia berlawan dengan makhluk seperti ini di Wano. Kemudian pada panel yang seterusnya Zoro hanya dengan satu libasan telah pun menghempaskan zirafah awakening kaku itu ke tanah sambil mengatakan bahawa dia sudah muak berhadapan dengan binatang macam kaku ini. Panel kemudian menunjukkan wajah Lucci yang mengarahkan Seraphim untuk menghapuskan makmal level face itu sebelum Vegapunk keluar. Panel kemudiannya menunjukkan Shaka yang mengatakan bahawa ini adalah satu berita buruk, mereka akan musnahkan makmal. Nami yang mendengarkan perkara tersebut menangis ketakutan sambil bertanya apakah keadaan yang sedang berlaku. Kemudian kita ditunjukkan dengan panel Seraphim yang sedang bersedia untuk menyerang makmal tersebut. Kemudian kita ditunjukkan dengan Nami dan Usopp yang menjerit ketakutan. Panel kemudiannya beralih ke arah Awakening Kaku yang bangkit semula dan bersedia untuk menyerang Zoro sekali lagi. Namun tiba-tiba ada satu suara yang mengatakan, "Hei, bertenang.
Apa kata kalau kita selesaikan misi kita macam ini? Kemudian pada panel yang seterusnya, kita ditunjukkan dengan Stussy yang sedang menggigit leher panjang zirafah Kaku Awakening itu, menyebabkan Kaku terkejut dan bertanya, apa yang kau? Kemudian tiba-tiba kepala zirafah Kaku Awakening itu telah pun terkulai layu jatuh ke tanah. Lucci dan burung merpati yang berada di atas bahunya itu terkejut dan bertanya, Kaku? Kemudian dengan wajah yang kebingungan, Lucci telah pun melihat Stussy yang berada di samping Kaku yang telah pun tumbang itu. Kemudian dengan wajah yang sangatlah terkejut, Lucci telah bertanya, apakah yang engkau lakukan? Kemudian sambil panel menunjukkan Stussy daripada bahagian sisinya yang mempunyai sepasang sayap berwarna hitam, Lucci menghabiskan soalannya, apakah yang engkau sedang lakukan, Stussy? Kemudian pada panel yang terakhir, kita telah tunjukkan dengan wajah Stussy yang mempunyai sepasang sayap berwarna hitam selayaknya seorang Dracula sedang menjilat darah yang terdapat pada bibirnya. Stussy berkata, apa yang aku telah lakukan, aku hanya tidurkan dia sahaja. Silakan Lucci, bukankah kau pun nak tidur juga? Dan akhirnya Oda telah mendedahkan kepada kita semua bahawa Stussy adalah klon bagi Rock's Pirate Crewman Miss Buckingham Stussy, eksperimen klon nombor 1 yang berjaya dihasilkan oleh Mads Stussy. Dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi